Selamat pagi, Selamat sila pagi, masuk. cikgu. Chinsin tadi dari mana? Saya tadi kelas, cikgu. Dari kelas. Ya. Tadi adalah waktu apa? Saya tadi ada waktu matematik. Waktu matematik. Ya, cikgu. Macam mana dengan waktu matematik kamu sudah mengesahkan diri? Untuk waktu matematik, saya sudah mulai membiasakan diri untuk membuat latihan dan juga bertanya soalan kepada cikgu itu. Cikgu sudah nampak lah kamu sudah ada berusaha dalam untuk melibatkan diri secara aktif untuk belajar matematik ini, kerana dari sesi yang depan itu cikgu dengar kamu memang tidak suka matematik kan? Ya, cikgu. Nampaklah cikgu nampak usaha kamu sudah. Dan sebelum bermula dengan sesi hari ini, cikgu ingin tanya macam mana dengan kedudukan atau jarak tempat duduk kami. Ya, saya berasal sedesa, cikgu. Macam mana dengan suhu bilik ini? Suhu bilik sangat nyaman, cikgu. Dan tadi Chenxing sudah makan sarapan? Ya, cikgu. Saya makan mie dan juga minum susu semasa saya bersarapan. Dan macam mana dengan emosi hari ini? Gembira? Saya berasa seronok, cikgu. Kenapa? Boleh ceritakan? Pada pagi tadi, saya telah membantu seorang adik untuk mengisi air karena dia terlalu rendah, so dia tak dapat capai yang mesin air itu. Oh, nampaknya Chenxing merupakan seorang yang baik hati. Ya, cikgu. Dan sebelum bermula dengan sesi hari ini, cikgu ingin bertanya tentang Chenxing masih ingat tentang apa itu kod etika kerahasiaan kah? Ya, cikgu, tetapi saya kurang jelas sudah. Sebenarnya cikgu akan ceritalah. Kod etika kerahasiaan ini sebenarnya ialah cikgu akan menjaga rahsia klien iaitu Chenxing, dan cikgu tidak akan memberitahu kepada sesiapa sahaja, dan Chenxing boleh tak perlu bimbang dan takutlah. Tetapi kod etika kerahasiaan ini akan terbataslah sekiranya kes-kes yang diceritakan oleh Chenxing ini telah menjejaskan keselamatan Chenxing atau keselamatan orang sekeliling Chenxing. Faham, cikgu. Faham? Dan Chenxing masih ingat tentang peranan sebagai seorang klien? Cikgu, saya hanya ingat seorang klien pernah menceritakan masalah dia. Ya, betul. Klien sebenarnya boleh cakap apa-apa saja kepada kaunselor iaitu cikgu, dan cikgu akan cuba memahami, mengatasi, membimbing, bantu klien untuk mengatasi masalah yang dia telah hadapi lah, supaya dia mencapai matlamat sesi kaunseling. Ya, cikgu. Dan sesi kaunseling pada hari ini masa dia ialah 40 minit hingga 45 minit. Dan sebelum bermula dengan sesi hari ini, cikgu juga ingin tanyalah, Chenxing masih ingat dengan sesi sebelum ini? Ya, cikgu. Tapi cikgu juga ingin membuat sedikit refleksi kecil lah, iaitu sesi sebelum ini cikgu dengarlah Chenxing menghadapi beberapa masalah, iaitu masalah kekurangan minat dalam akademik, iaitu matematik dan sains. Tapi tadi Chenxing datang sini adalah waktu matematik, dan cikgu dengarlah Chenxing sudah berusaha dan semakin menarik minat dengan matematik sudah kan? Ya, cikgu. Cikgu nampaklah usaha kamu, dan cikgu juga sangat gembira lah kerana nampak perkembangan dah. Dan dari segi yang sesi dulu, cikgu juga dengar tentang iaitu Chenxing berasa sedih kerana kekurangan temani abang. Ya, cikgu. Dan juga tentang pergaduhan ibu bapa Chenxing kan? Ya. Dan sesi hari ini cikgu akan tolong kamu dalam macam mana mengatasi dia, atau kita mencari cara-cara untuk mengatasi kesan yang dia bawa.
Boleh cikgu. Sebelum bermula dengan sesi, cikgu juga ingin tanya lah, macam mana dengan perkembangan isu-isu tersebut, boleh Chensin ceritakan? Sekarang ibu bapa saya pernah berunding dengan ibu bapa saya, so mereka sudah mengurangkan lah frekuensi mereka untuk bergaduh. Saya merasa sangat seronok sebab saya dapat menyelesaikan masalah mereka dengan baik. Boleh Chensin ceritakan macam mana Chensin berunding dengan mereka? Saya biasanya berunding dengan mereka pada waktu 8 lah. Saya akan suruh mereka untuk berduduk sama untuk berbincang untuk isu ini lah. Iaitu cikgu dengar lah Chensin duduk bersama ibu bapa dan macam berunding supaya ibu bapa memahami perasaan anda, dan Chensin harapkan mereka kurangkan pergaduhan berlaku kerana Chensin mahu mempunyai sebuah rumah yang aman damai kan? Ya cikgu. Macam mana dengan abang? Abang sudah ada dengar untuk nasihat saya dan dia ada semakin dia agak ada untuk meluangkan masa untuk bermain dengan saya. Cikgu dengar lah, Chensin cuba cuba menyelesaikan masalah-masalah sendiri dengan usaha sendiri, dan cikgu nampaklah cikgu pun sangat gembira atas usaha Chensin kerana Chensin cubalah mengatasi masalah yang dihadapi dengan usaha sendiri, dengan macam sabar, harap melalui usaha sendiri dapat mengatasi masalah yang telah menjejaskan kehidupan harian. Dan macam mana dengan ada masalah yang baru wujukan? Ya cikgu, sebenarnya saya ada sedikit masalah dengan keluarga ibu bapa saya pula lagi. Dan kamu sekarang ada masalah-masalah dengan ibu bapa berlaku sudah? Ya cikgu. Boleh Chensin ceritakan sedikit? Cikgu nampaklah mungkin Chensin sekarang sedikit tertekan, emosi kurang stabil. Tak apa, cikgu bagi kamu 5 minit untuk bertenang, dan lepas 5 minit ini cikgu datang balik untuk teruskan sesi. Boleh cikgu. Macam mana dengan Chensin sekarang? Saya sudah semakin baik cikgu. Boleh cikgu teruskan sesi dengan anda? Boleh cikgu. Sebelum bermula, cikgu ingin tambahlah, iaitu sekiranya Chensin berasa kurang selesa dalam sesi kaunseling ini, Chensin boleh terus tamatkan lah. Chensin boleh beritahu cikgu akan tamatkan sesi. Boleh cikgu. Tadi kami teruskan dengan masalah tadi, iaitu bolehkah Chensin ceritakan kenapa dengan tadi punya masalah keluarga Chensin? Cikgu, ibu bapa saya walaupun mereka sudah berbaik pulih kerana mereka sudah kurang bergaduh kan, tetapi saya semalam saya pernah dengar ibu bapa saya berbincang tentang bapa saya telah hilang kerja disebabkan inflasi. Kan sekarang banyak benda sudah naik harga. So syarikat bapa saya terpaksa lah memotong sedikit pekerja dia supaya dapat terus beroperasi. So bapa saya sekarang menjadi penganggur lah. Sekarang ibu saya yang menjadi sumber utama untuk ekonomi keluarga saya. Saya nampaklah dia sangat letih, dan saya pun sangat bimbang tentang situasi ekonomi di rumah saya.
Cikgu dengarlah kamu sangat bimbang tentang kerana papa kamu hilang pekerjaan Ya cikgu. dan ibu kamu bertanggung untuk macam menyokong seluruh pembelajaran di rumah Ya cikgu. dan kamu sangat bimbang dengan ibu kamu kerana kamu takut dia terlalu tertekan. Bolehkah Censing ceritakan secara mendalam tentang Censing kenapa sangat bimbang terhadap keadaan ibu? Saya sangat bimbang kerana setiap hari saya nampaklah ibu saya agak letih dalam selepas kerja. Kan secara suara cukup letih, tetapi dia sekarang untuk menambahkan pendapatan keluarga kami, dia perlulah untuk buat extra work, iaitu dia bekerja di restoran. Setiap mana dia ada agak kelihatan tidak berapa ceria lah. So saya akan bimbang ibu saya akan tertekan dan mungkin akan kemurungan disebabkan ini. Cikgu dengarlah Censing sebenarnya adalah takut tentang ibu kamu kerana ibu kamu bekerja banyak dan kamu takut kerana dia mengalami keletihan pekerjaan ini dan menyebabkan macam masalah kesihatan. Ya cikgu. Boleh cikgu tahu lepas kamu tahu perkara ini, kecuali dengan kerisauan, kamu juga macam tertekan kan? Ya cikgu. Kerana kamu sangat bimbang dengan kesehatan ibu kamu. Dan Censing rasa apa yang boleh Censing tolong terhadap ibu? Untuk sekarang saya kurang pasti sebab saya pun takut akan mengganggu emosi ibu dan dia akan akhirnya burst out lah. So Censing tidak tahu macam mana bantu ibu kan? Ya cikgu. Dan macam mana dengan papa Censing? Pas saya sekarang menjadi suri rumah sebab dia kan tidak ada kerja. So dia terpaksa lah menjaga semua urusan di keluarga dan di rumah. Dia agak macam mana cakap, susah lah. So saya juga bimbang terhadap dia. Kamu takut dengan papa kamu kerana kamu mungkin juga risau dia macam mungkin papa kamu juga risau terhadap ibu kan? Ya. Kamu pun takut papa kamu fikir banyak. Ya. Macam ini kan? Ya. So cikgu fahamlah sebenarnya kerana cikgu juga mempunyai pengalaman yang agak sama, iaitu dulu sebenarnya ialah ibu saya ada kerja dan bapa saya juga ada kerja, tapi kerana sikit masalah lah, so menyebabkan ibu saya tidak bekerja lagi dan bapa saya teruskan kerja. Tapi masa zaman tu sebenarnya kalau dua orang bekerja, keluarga itu macam ekonomi akan lebih ringan lah. Ya. Tapi sekiranya seorang bekerja, so bebanang akan lebih kepada bapa saya. Tetapi cikgu pun masa tu terlalu kecil kan, cikgu pun tidak tahu macam mana bantu mereka. So bapa saya biasanya balik dengan sangat letih. So cikgu akan macam lepas dia balik, cikgu akan menyambut dengan meriah lah, bagi dia minum air, tolong dia urut-urut, menceritakan sesuatu dengan dia supaya dia gembira lah, berasa lebih tenang sikit. Dan dengan ibu saya juga akan bantu dia membuat kerja rumah supaya dia berasa kurang tertekan. Dan mungkin saya akan memintakan
tumpuan dia dengan melalui penceritaan apa-apa yang berlaku di sekolah cikgu lah. Macam cikgu akan ceritakan hari ini cikgu di sekolah macam mana dengan kawan-kawan lain, macam itulah. Dan cikgu berharaplah melalui perbuatan cikgu dapat meringankan bebanan dari segi fizikal atau dari segi mental untuk membantu ibu bapa cikgu lah. Dan lepas penceritaan cikgu macam mana dengan pemikiran Chen Xin, macam mana Chen Xin boleh membantu ibu bapa dalam meringankan beban atau meringankan tekanan dari segi fizikal atau mental. Untuk Bapak, saya juga akan mencoba untuk membuat kerja rumah seperti menyapu lantai dan mencuci pinggan, supaya dia tidak merasa sangat tertekan lah. Karena kalau kerja terlalu banyak dia pun rasa berat kan. Untuk ibu saya akan coba untuk tidak membuat dia risau tentang saya di sekolah lah. Saya akan berusaha untuk meningkatkan prestasi saya dan membuat dia gembira, dan saya tidak akan berhenti sekolah lagi. Nampaknya lah Chen Xin juga fikir tentang macam mana menjadi seorang anak yang baik kepada ibu bapa, supaya mereka tidak risau terhadap Chen Xin, kerana sekarang mereka sudah risau dalam pekerjaan dan macam mana untuk menyokong ekonomi rumah kan. Ya, cikgu. Dan sekarang Chen Xin tidak mahu ibu bapa bimbang terhadap prestasi Chen Xin di sekolah, dan Chen Xin ingin meningkatkan prestasi dari segi keputusan dan tidak penting sekolah lagi, supaya ibu bapa tidak risau lagi kan. Ya, cikgu. Cikgu nampaklah Chen Xin mempunyai pemikiran yang baik dalam mengatasi masalah yang dihadapi, dan cikgu juga perasaan Chen Xin sudah sedar lah tentang macam mana membantu ibu bapa untuk meringankan bebanan mereka dari segi pemikiran. Dan ada apa-apa masalah dari segi keluarga untuk Chen Xin ceritakan lagi? Dalam sesi lalu kan saya cakap saya akan membuat jadual tentang rutin karya saya. Saya telah merujuk apa yang saya punya, tetapi saya tertentu lah. Saya agak tidak berdisiplin untuk mengikut jadual itu. Boleh cikgu tahu kenapa Chen Xin tidak mengikut jadual yang tersebut yang dihasilkan? Sebab apa yang saya kebanyakan ialah mengulang kaji, dan saya kurang berdisiplin untuk mengulang kaji secara sendiri, sebab saya pun tertentu lah untuk cara mengulang kaji saya. Maksudnya Chen Xin ialah Chen Xin merujuk terhadap jadual waktu abang dan menjadikan jadual waktu tersebut sebagai jadual waktu sendiri. Ya. Dan Chen Xin sedar tentang apa kesan yang akan dibawakan? Saya rasa saya akan menjadi sangat letih kalau kan jadual apa saya sangat penuh dengan akademik, so saya akan agak kurang sesuai. Boleh cikgu tahu lepas Chen Xin menggunakan jadual waktu abang ini, macam mana dengan perancangan kehidupan harian? Boleh Chen Xin ceritakan macam minggu yang lepas ini Chen Xin sudah mula guna jadual waktu tersebut kan? Ya, cikgu. Boleh Chen Xin ceritakan minggu tersebut apa yang Chen Xin lakukan? Saya sudah banyak menghabiskan masa untuk ulang kaji, sebab saya nak tingkatkan prestasi saya. So saya buat banyak ulang kaji, tetapi untuk setakat inilah saya rasa diri masih tidak bersemangat, sebab tiada orang untuk bimbing saya secara personal. So maksudnya Chen Xin cuba ikut jadual waktu yang abang tersebut, tapi Chen Xin rasa masa ulang kaji dia terlalu panjang.
dan Chensing rasa dalam proses mengulang kaji tersebut Chensing perlu ada orang bimbing. Boleh Chensing ceritakan secara lanjut kecuali mengulang kaji mata pelajaran Chensing macam mana dengan jadual waktu tersebut lagi? Saya fikir sebab jadwal waktu itu terlalu tiada untuk hiburan. Saya sekarang sangat kurang aktif dalam sukan yaitu olahraga dan badminton. So saya rasalah diri semakin tidak ceria untuk melibatkan diri dalam sukan. Maksudnya Chensing ialah lepas Chensing mengikut jadual waktu abang kamu rasa macam tiada masa yang ekstra untuk melibatkan diri dalam bersukan dan menyebabkan Chensing kurang aktif lah. Chensing tahukah kenapa jadual waktu abang kamu begitu banyak mengulang kaji mata pelajaran? Saya kurang jelas, cikgu. Cikgu rasalah kerana sesi dulu ini Chensing ada ceritakan tentang abang awak sekarang menduduki peperiksaan SPM kan? Ya, cikgu. So mungkin jadual waktu abang kamu lebih menekan terhadap mengulang kaji supaya dapat memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tersebut. So menyebabkan jadual waktu dia terlalu padat terhadap mengulang kaji mata pelajaran ini. Tetapi bagi Chensing sekarang merupakan seorang murid darjah 5 kan? Ya, cikgu. So mungkin kurang sesuai lah kerana kamu perlu seimbang dari segi akademik, dari segi kurikulum dan sebagainya. So mungkin Chensing boleh menghasilkan satu jadual waktu yang sesuai bagi Chensing. Kamu boleh lujuk dengan abang kamu punya, tetapi kamu mesti hasilkan satu jadual waktu yang sesuai dengan diri sendiri. Boleh cikgu dengar macam mana pemikiran kamu untuk mengatur jadual waktu ini? Boleh Chensing bincangkan dengan cikgu? Saya berfikir kalau saya mengulang kaji setiap hari 1 jam atau 1,5 jam atau 2 jam, dan juga saya juga akan meluangkan masa untuk membuat kerja rumah, untuk mengerjakan kerja ibu, menggunakan kerja bapak, dan saya juga akan cubalah untuk meluangkan masa untuk bersukan. So nampaknya Chensing ada berfikir tentang macam mana beratur untuk menghasilkan jadual waktu tersebut, iaitu jadual waktu Chensing mungkin mahu melibatkan aktiviti seperti mengulang kaji mata pelajaran, dan lepas tu meluangkan masa untuk bantu bapa dalam membuat kerja rumah dan juga untuk bersukan. Ya, cikgu. Cikgu nampaklah Chensing sudah sedar tentang jadual waktu ini perlu dihasilkan mengikut kesesuaian sendiri, dan cikgu di sini ingin bagi satu kerja rumah yang kecil, iaitu lepas sesi ini, iaitu kamu balik rumah, kamu boleh mencari satu masa untuk menghasilkan jadual waktu secara sendiri. Kamu boleh merujuk terhadap jadual waktu abang, tetapi tidak boleh menyaring. Kamu perlu mengikut kesesuaian sendiri, macam pagi di sekolah, lepas di sekolah kamu balik makan, tidur sekejap, mengulang kaji mata pelajaran, lepas tu menolong ibu bapa, macam tu lah kamu boleh atur dan mengikut kesesuaian lah. Dan elakkan masa hiburan terlalu panjang. Kamu perlu mengikut kesesuaian tapi bukan mengikut kehendak. Paham, cikgu. Dan tadi cikgu dengar tentang kamu ingin belajar dalam kumpulan. Ya, cikgu. Boleh Chensing ceritakan? Saya seorang yang sangat sebab saya kan dulu tidak berapa memberikan fokus ke dalam kelas.
So atas segi teori-teori yang saya kurang faham dan saya kurang tepat untuk mendalami lah untuk teori-teori seperti teori algebra dalam matematik dan juga teori periodic table dalam sains. So, cikgu dengarlah kamu menghadapi masalah kurang faham dalam topik-topik akademik dan pernahkah Chen Xing berusaha secara sendiri seperti mencari nota di atas talian, mencari bantuan dari buku dan macam mana dengan hasil dia? Adakah kurang membawa kesan atau macam mana? Boleh Chen Xing ceritakan? Saya rasa saya sendiri agak kurang berdisiplin untuk membuatlah sebab saya mudah untuk hilang fokus semasa cari nota sebab kan kalau saya cari nota tiba-tiba ada iklan untuk keluar saya akan tertarik dengan iklan itu. So nampaknya Chen Xing macam pernah mencari nota di atas talian, Ya, cikgu. tapi mungkin tertarik minat dengan iklan yang dia keluarkan. Ya, cikgu. So mungkin Chen Xing kurang sesuai lah dengan mencari maklumat di atas talian ini kerana kekurangan disiplin ini. Ya, cikgu. Dan Chen Xing pernah berfikir tentang cara untuk mengatasi masalah ini. Belum, cikgu. Sebenarnya Abang Chen Xing pernah mencari nota di atas talian? Pernah. Macam mana dengan abang kamu? Akan tertarik dengan iklan kah? Kurang. Boleh Chen Xing ceritakan macam mana abang yang buat semasa mencari nota di atas talian ini? Dia akan coba untuk mengimbas sekali dan dia akan copy paste nota itu dan bagi kepada AI seperti ChatGPT dan DeepSeek untuk membuat nota secara point form dan juga mind map. So saya rasa cara ini pun boleh diaplikasikan. So Chen Xing lepas Chen Xing berfikir tentang macam mana perbuatan abang, cikgu nampaklah Chen Xing mungkin ada satu arah untuk macam menjadi abang sebagai teladan untuk belajar supaya Chen Xing boleh menumpukan perhatian semasa menghasilkan nota atau boleh membaca nota yang bersesuaian dengan diri sendiri. Dan Chen Xing masih ingat dengan gaya pembelajaran diri sendiri kah? Kurang jelas, cikgu. Iaitu sesi sebelum ini cikgu sebenarnya ada menekan iaitu visual ialah lebih kepada beta minda, beta acting, dan kinestetik ialah semasa dia membuat sesuatu atau mengulang kaji sesuatu, mungkin dia akan pusingkan pensel dia, mungkin dia akan buat sesuatu lah semasa mengulang kaji, mungkin buat eksperimen dah, boleh mungkin buat sesuatu lah semasa mengulang kaji, iaitu melalui gerakan untuk ingatkan sesuatu dan melalui teori yang gaya pembelajaran yang terakhir adalah auditory, iaitu melalui pendengaran lah, iaitu mungkin seperti yang tadi Chen Xing cakapkan, mungkin cari video di YouTube, lihat tentang nota-nota yang guru upload di YouTube tu, macam tu lah. Macam mana dengan gaya pembelajaran yang bersesuaian dengan Chen Xing? Sesi lalu saya ingat ialah kinestetik. Cikgu juga rasalah kinestetik ini lebih bersesuaian terhadap Chen Xing, kerana sebelum ini Chen Xing ada cakap Chen Xing kurang menumpukan perhatian semasa duduk diam di sana untuk belajar nota-nota kan. Ya, cikgu. So cikgu rasalah gaya pembelajaran kinestetik ini mungkin lebih sesuai dengan Chen Xing. Dan adakah Chen Xing pernah fikir tentang macam mana guna gaya pembelajaran ini untuk membantu Chen Xing macam meningkatkan prestasi pembelajaran? Ya, cikgu, saya akan cuba cari kawan saya untuk
mencari cara untuk terbaik untuk saya. Yaitu Chelsea ingin belajar bersama kawan Ya, cikgu. supaya dapat membantu Chelsea dalam perkembangan dalam akademi. Ya. So Chelsea pernah cuba atau belum cuba lagi? Belum coba, cikgu. Bolehkah Chelsea atau Chelsea sudah membuat satu plan untuk belajar bersama dengan kawan? Ya, cikgu. Boleh Chelsea ceritakan? Saya akan mencari waktu rehat semasa sekolah. Saya akan coba untuk meluangkan 10 minit atau 15 minit untuk mencari kawan saya untuk membantu saya dalam pelajaran dalam kumpulan. Rumah Chelsea dekat mana? Boleh Chelsea ceritakan? Rumah saya dekat Taman Indah. Taman Indah. Oh, Taman Indah. Dia dekat dengan perpustakaan kan? Ya, cikgu. Adakah kawan-kawan di sekeliling rumah kamu? Ada. So, cikgu rasalah kamu juga boleh melalui cara mungkin kamu tetapkan satu masa kan saja di sekolah. Kamu juga boleh minta kawan-kawan bersama belajar di perpustakaan ini, dan macam mana dengan belajar dalam kumpulan dengan jarak waktu ini, macam mana Chelsea memanfaatkan dua ini supaya memudahkan Chelsea dalam pengurusan masa. Boleh Chelsea ceritakan? Saya akan coba untuk faham teori yang tadi saya cakap melalui kumpulan. So saya dapat mengikut jadual untuk mengulang kaji secara sendiri dan coba untuk faham untuk supaya dapat mengaplikasikan dia dalam SM saya. Macam mana tadi cikgu dengar lah kamu ingin melalui jadual waktu ini untuk mengulang kaji mata pelajaran secara sistematik, dan cikgu ingin tanya tentang macam mana kamu mengatur masa berulang kaji dengan rakan-rakan dalam jadual waktu ini. Macam mana pengurusan masa belajar dalam kumpulan ini tidak akan menjejaskan pengurusan masa harian, atau macam mana kamu mengatur masa dengan kawan-kawan melalui aplikasi supaya untuk memudahkan mereka supaya mereka mempunyai masa yang sama untuk belajar macam tu. Saya akan coba mengajak mereka keluar pada hujung minggu. Hujung minggu? Ya, bukan hujung minggu, tak ada sekolah. Ke sekolah? Ya. Boleh. Cikgu sebenarnya mempunyai pemikiran yang ekstra lah sebagai cadangan, iaitu Chelsea boleh fikirlah tentang sebenarnya cikgu berfikir iaitu Chelsea boleh melalui aplikasi sekarang sangat biasa sudah kan, seperti WeChat, WhatsApp, Telegram. Kamu ada WeChat, WhatsApp, Telegram dengan kawan-kawan kan? Ada, cikgu. Cikgu rasalah kamu boleh membina satu grup dan invite kawan-kawan masuk dalam grup tersebut. Macam kamu boleh tanyalah masa lapang mereka, dan kamu boleh rujuk jadual waktu yang kamu hasilkan. Dan kamu boleh fikirlah tentang masa lapang yang bersama. Kamu boleh tambah dia dalam jadual waktu kamu untuk mengelakkan macam pengurusan masa kamu terjejas. So ini merupakan cadangan cikgu lah. Cikgu harap cadangan ini boleh menolong Chelsea dalam pengurusan masa. Baik, cikgu. Chelsea ada pemikiran yang lain dalam macam belajar dengan kumpulan dengan rakan-rakan tersebut? Cikgu, saya akan cuba memanfaatkan tadi aplikasi yang dicakap oleh guru, iaitu saya akan guna fungsi iaitu video call dan voice call kalau mereka memang tidak dapat keluar. Oh, kamu ingin guna video call atau voice call dengan kawan-kawan, iaitu belajar dalam talian lah. Ya, cikgu. Ini juga merupakan cara yang sangat bagus, dan sebenarnya belajar dalam kumpulan ini merupakan satu gaya pembelajaran
kinestetik lah. Mungkin kamu boleh sama-sama dengan kawan menghasilkan satu nota, atau kamu boleh macam seperti RBT kan, Ya. atau visual. Kamu boleh sama-sama kawan menghasilkan satu produk untuk membantu kamu lebih memahami terhadap akademik atau topik sesuatu. Baik cikgu. Ini merupakan cadangan yang sangat baik lah, dan ini merupakan cadangan yang Chen Xing bagi. Dan cikgu hanya beri nasihat, dan Chen Xing boleh rujuk atau Chen Xing boleh memikir terhadap cara yang bersesuaian dengan diri sendiri. Baik cikgu. Dan kecuali pengurusan masa ini telah menjejaskan kamu dalam akademik, adakah pengurusan masa ini telah menjejaskan kamu menghadapi masalah sampingan seperti kurang tidur atau apa-apa? Ya cikgu, saya bimbang karena ujian sudah dekat kan. Ya. So saya sangat risau lah, saya punya prestasi tidak dapat ada kemajuan. So saya akan kurang tidur, dan kebanyakan ini saya sudah kurang makan semasa makanan. So Chen Xing menghadapi masalah dalam kurang tidur kerana ujian akan dekat. Kamu takut mendapat keputusan yang tidak memuaskan, dan kenapa kamu takut tidak mendapat keputusan yang tidak memuaskan? Adakah sebab kamu tidak mau ibu bapa takut bimbang terhadap keputusan kamu? Ya, kan sekarang ibu saya sudah sangat terbeban dengan kerja, dan juga bapak saya juga. So saya tidak mau mereka bimbang tentang saya lah, supaya mereka dapat fokus dalam pekerjaan mereka dan tidak dapat mengukuhkan ekonomi di keluarga saya. Tadi cikgu dengar lah, kamu tidak mau ibu bapa bimbang lagi kerana mereka sudah sibuk terhadap atau bimbang terhadap ekonomi keluarga. Dan adakah Chen Xing pernah berfikir tentang macam mana membantu Chen Xing untuk meningkatkan prestasi akademik ini? Belum cikgu. Sebenarnya Chen Xing tadi punya beberapa cadangan, sebenarnya boleh membantu Chen Xing dalam meningkatkan prestasi akademik, seperti belajar dalam kumpulan. Itu merupakan macam satu imbas kembali lah, iaitu Chen Xing boleh berkongsi sesuatu yang Chen Xing pelajari di sekolah dengan kawan-kawan. Mungkin kamu boleh kongsi kekuatan kamu dengan kawan-kawan, dan kamu minta kawan-kawan berkongsi tentang kelemahan kamu, iaitu macam kamu mahir dalam akademik bahasa Melayu kan. Ya cikgu. Kamu boleh berbincang dengan mereka tentang pendapat kamu, dan kamu boleh minta mereka berkongsi dengan matematik dengan kamu. Macam mana dengan pendapat Chen Xing? Saya setuju dengan pendapat kamu cikgu. Yang tadi iaitu kamu guna jarak waktu kan, Ya cikgu. iaitu kamu ingin melalui jarak waktu ini untuk mengelakkan pembelajaran masa. Ya. Dan sebenarnya melalui jadual waktu ini kamu juga boleh menjadi lebih berdisiplin lah. Seperti yang tadi kamu cakap, kamu ingin mengatur masa untuk mengulang kaji, dan sebenarnya dia juga membantu kamu dalam akademik. Dan macam mana dengan pendapat Chen Xing? Saya merasa saya boleh coba untuk mendisiplinkan diri menggunakan jadwal cepat, dan jadwal saya ada tetapkan masa untuk bermain, mengulang kaji, dan juga membantu ibu bapa. Macam mana dengan prestasi abang kamu dalam akademik? Sangat baik cikgu. Boleh Chen Xing ceritakan apa yang Chen Xing lihat dalam macam gaya pembelajaran abang kamu? Macam mana bantu boleh menjadi contoh teladan kepada Chen Xing untuk bantu Chen Xing dalam pembelajaran? Dia banyak menggunakan gaya pembelajaran visual yang tadi saya cakap, yaitu menggunakan Ultimate dan Mind Map. Saya akan cuba lah untuk menyesuaikan diri dalam pembelajaran ini, kerana setiap orang perlulah mengadaptasi diri dalam berbagai gaya pembelajaran. Sebenarnya boleh, tapi
Chen Xin sebenarnya boleh lebih melibatkan diri dalam kinestetik, kerana kinestetik ini lebih sesuai dengan Chen Xin kan. Chen Xin tidak perlu menyesuaikan diri dengan gaya pembelajaran orang lain. Gaya pembelajaran ini sebenarnya ialah mengikut kesesuaian sendiri, tidak perlu paksakan sendiri untuk menyesuaikan gaya pembelajaran orang lain. Sebenarnya cikgu ingin tanya tentang macam mana ciri-ciri Abang Chen Xin dalam belajar, dan ciri-ciri ini adakah Chen Xin boleh belajar atau ciri-ciri ini boleh dipengaruhi oleh Chen Xin untuk mendapat keputusan yang baik dalam akademik. Macam mana dengan pendapat Chen Xin? Saya berasa saya perlu belajar yang nilai berdisiplin dan juga nilai sabar kalau tidak dapat menyelesaikan masalah yang rumit. So biasanya Abang Chen Xin ialah tidak mudah berputus asa semasa menghadapi soalan yang susah. Ya, cikgu. Dia akan macam sabar untuk mencari cara penyelesaian sehingga dapat menguasai sesuatu pengetahuan. Ya, cikgu. So cikgu nampaklah Chen Xin juga sedarlah tentang nilai-nilai yang boleh dipelajari dari Abang Chen Xin. Dan adakah cadangan lain iaitu membantu Chen Xin dalam akademik? Cikgu ingin tanya lah, iaitu adakah Chen Xin pernah lupa tentang kerja-kerja rumah yang dibagi oleh guru? Pernah, cikgu. Dan macam mana Chen Xin untuk menyelesaikan dalam masalah ini, atau belum cari cara penyelesaian? Kalau untuk saya akan cuba untuk mencatatkan. Kalau sudah cikgu baru bagi kerja, saya akan cuba untuk mencatatkan dalam buku nota saya, dan saya akan rujuk balik itu masalah saya balik ke rumah. Cikgu nampaklah Chen Xin ingin menggunakan macam checklist. Ya, cikgu. Supaya kamu boleh mencatat kerja rumah yang cikgu bagikan, dan lepas balik rumah kamu boleh mengingatkan dia. Tapi sebenarnya checklist ini juga boleh membantu Chen Xin dalam meningkatkan prestasi dalam akademik, iaitu semasa Chen Xin mengulang kaji, kamu boleh guna checklist itu lihat balik lah, iaitu apakah pesanan cikgu, mungkin pesanan tersebut ialah topik-topik yang penting atau poin-poin yang penting bagi Chen Xin untuk mengulang kaji. Dan Chen Xin ada menghadapi masalah-masalah yang lain? Tidak, cikgu. So cikgu nampaklah iaitu hari ini Chen Xin menghadapi masalah dalam pengurusan masa, iaitu masalah keluarga, dan juga ingin meningkatkan prestasi. Dan akhirnya Chen Xin sudah mendapat cara lah untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan bolehkah Chen Xin bersama cikgu imbas kembali terhadap tentang isi-isi sesi kaunseling pada hari ini, iaitu kita mula dengan masalah keluarga, iaitu tadi Chen Xin sudah ceritakan tentang risau dan bimbang terhadap ibu dan juga bapa kerana bapa hilang kerja, dan ibu terpaksalah menanggung pembelajaran keluarga. Dan akhirnya kami melalui perbincangan macam mana dengan pendapat Chen Xin untuk mengatasi masalah ini. Saya akan cuba untuk membawa kerja rumah dengan ayah dan juga mendapatkan keputusan yang baik untuk tidak mengecewakan mereka. Ya, nampaklah Chen Xin ingat. Dan seterusnya dengan pengurusan masa, macam mana dengan pendapat Chen Xin melalui sesi yang tadi, apa cara penyelesaian yang kami telah bincangkan? Saya akan merujuk kepada jadual waktu abang saya, tetapi saya tidak akan mengendingnya kerana tidak kurang sesuai dengan saya. Dia punya terlalu rumit, so saya tidak sesuai untuk menggunakannya. Cikgu fikirlah dan cikgu nampaklah terhadap perkembangan Chen Xin, iaitu Chen Xin sekarang sudah menyedar terhadap
jadual waktu ini perlu mengikut kesesuaian dan perlu relevan dengan keadaan seseorang supaya dia dapat membawa manfaat kepada pengguna. Ya cikgu. Cikgu nampaklah dan cikgu sangat gembira terhadap perkembangan anda. Dan macam mana dari segi meningkat dalam prestasi akademik? Saya akan cuba untuk menggunakan gaya pembelajaran kinestetik, yaitu pergerakan, dan saya akan juga akan ajak rekan-rekan saya untuk belajar dalam kumpulan supaya dapat meningkatkan produktiviti dalam pembelajaran saya. Macam mana dengan memanfaatkan gaya kinestetik ini? Boleh Censing ceritakan? Saya akan cuba untuk mencari yang tadi cikgu cakap, memusingkan pensel semasa belajar, dan saya akan cuba untuk menggunakan cara diri untuk berfikir tentang sesuatu teori. Bolehlah, cikgu nampaklah kamu sudah memahami terhadap masuk gaya pembelajaran kinestetik ini. Tapi mungkin tidak perlu berpusing pensel inilah. Mungkin ini sesuai terhadap cikgu, tetapi tidak sesuai dengan kamu. Kamu pernah cuba sambil belajar sambil berjalan kan? Pernah cikgu. Macam mana dengan adakah efektif? Ya cikgu. Ini mungkin cara yang sesuai bagi kamu untuk belajar lah. Dan tadi itu berpusing pensel ini mungkin sesuai bagi tidak sesuai bagi semua orang, tapi sesuai dengan cikgu lah. Cikgu biasanya guna cara ini semasa belajar. Dan yang tadi Censing cakap belajar dalam kumpulan ini, mungkin Censing boleh cubalah melakukan. Dan tadi tiga cara ini cikgu menjadikan mereka sebagai kerja rumah lah. Dan selepas kamu balik rumah ada masalah apa, kamu boleh cuba praktikan lah. Baik cikgu. Dan pada sesi ini hari ini sudah tamat lah. Dan cikgu nampak perkembangan kamu dalam sesi ini, yaitu kamu sudah semakin menyedari dan semakin ada pemikiran yang lebih positif. Dan cikgu akan sentiasa menyokong kamu, dan kamu tidak perlu risau terhadap apa-apa saja. Sekiranya berlaku sesuatu, cikgu akan sentiasa bersama kamu untuk mengatasi mereka. Dan pada sesi hari ini sudah tamat, dan kami sudah mencapai matlamat yang dikehendaki. Dan terima kasih kerana sudi ingin datang ke sesi counseling pada hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih Censing.